Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mulakan kuliah zuhur kita pada tengah hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian yang selayaknya ke atas Allah Subhanahu wa taala, dan juga selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang diridai sekalian. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala maka sekali lagi kita dapat berada di surau Ad-Diniyah ini untuk kita sama-sama mengikuti kuliah zuhur, dan selepas ini kita akan solat secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kelapangan, memberi kita kekuatan untuk kita sama-sama mengambil mungkin sedikit sebanyak intipati yang akan kita bincangkan pada tengah hari ini, untuk kita gunakan sebagai muhasabah untuk diri kita, untuk kita mempertingkatkan lagi kualiti amal kita, untuk kita memperbanyakkan lagi amalan-amalan soleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita, mempermudahkan urusan kerja kita. Kita doa kepada Allah SWT mudahkan urusan kerja kita. Allah SWT pelihara diri kita, pelihara kesihatan kita. Walaupun hari ini agak membimbangkan juga kita dengan situasi bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia yang berlaku berkaitan dengan COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah SWT terus memelihara diri kita, ahli keluarga kita dan masyarakat kita dan seluruhnya sahabat-sahabat kita bukan sahaja di Malaysia ni. Mudah-mudahan terus terpelihara, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dapat menghindarkan ataupun menghilangkan virus ini. Semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah berkuasa untuk menarik balik semuanya atas usaha dan juga doa kita suruhan rakyat Malaysia. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT memperkenankan doa-doa kita melalui solat-solat hajat kita seluruh Malaysia ini, untuk terus terpelihara daripada musibah ini, insyaAllah. Okey, jadi untuk kuliah tengah hari ini saya ambil sedikit dari segi apakah nasihat-nasihat yang pernah ataupun pesanan-pesanan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Hari ini ada salah sahabat Nabi yang akan saya sentuh adalah iaitu Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari ini selalu kita dengar nama dia kan. Abu Zar Al-Ghifari, dan juga kalau biasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini antara sahabat-sahabat yang selalu meriwayatkan ataupun mendapat pesanan-pesanan dan nasihat-nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ni adalah antara yang paling dekat dengan Nabi SAW. Maka sudah pastilah banyak pesanan-pesanan yang disampaikan dalam kehidupan Nabi SAW yang orang kata apa, direct daripada Nabi SAW, bukan daripada orang lain tapi daripada Nabi SAW. Kerana mereka banyak orang kata memberi khidmat kepada Nabi SAW, bagi khidmat. Macam kita lah ada, mungkin kita ada biasa dengan tuan guru ataupun ada alim ulama dan sebagainya, yang mana mereka ni
memberi khidmat kepada tuan-tuan guru ni. Mana jadi bila mereka memberi khidmat ni sudah pastilah banyak nasihat-nasihat yang berguna, yang boleh diguna pakai untuk memperbaiki kehidupan kita, insya-Allah. Jadi sebagai ringkas berkaitan dengan sahabat Nabi SAW ini, Abu Zar Al-Ghifari ini, namanya adalah Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Maknanya namanya adalah Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, tapi diberi gelaran sebagai Abu Zar Al-Ghifari. Ghifari ini adalah nama daripada tempat ataupun kabilahnya lah, Ghifar daripada kabilah Kinanah, daripada itu disebut Al-Ghifari. Al-Ghifari ini nama tempat dia lah, nama tempat kelahiran Abu Zar Al-Ghifari ini, ya. Jadi Abu Zar Al-Ghifari ini adalah antara sahabat yang paling awal memeluk Islam, daripada sahabat yang paling awal memeluk Islam daripada Nabi SAW, ya. Dan beliau juga dikenali sebagai seorang yang sangat zuhud, panggil seorang yang sangat zuhud. Zuhud ni maksudnya dalam keadaan yang sederhana lah, dalam keadaan yang sederhana. Dan orang kata, tapi zuhud ni mana tidak meletakkan dunia di dalam hatinya, maksudnya tidak meletakkan dunia dalam hatinya, kan. Maknanya dia tak ni lah, dia tidak suka kepada kekayaan, dia suka dalam keadaan yang sederhana lah. Ni yang dipanggil Abu Zar Al-Ghifari. Dan disebutkan dalam setengah riwayat juga, kalau disebutkan kalau sekiranya Nabi SAW sebut, kalau kamu nak melihat zuhudnya Nabi Isa AS, maka lihatlah kepada zuhudnya Abu Zar Al-Ghifari. Maknanya kita tak sempat, mana zaman pada mungkin ada yang zaman sahabat tu tak sempat nak lihat macam mana Nabi Isa AS ni seorang yang zuhud, tapi digambarkan oleh Nabi SAW bahawa kezuhudan Abu Zar Al-Ghifari ini adalah maknanya boleh digambarkan, walaupun tak pernah tengok kepada Nabi Isa, kehidupan Nabi Isa AS tu, tetapi kezuhudan Abu Zar Al-Ghifari itu nak menunjukkan bahawa beliau adalah seorang yang sangat zuhud. Beliau seorang yang sangat takut kepada kekayaan, mana dalam bab-bab kekayaan ini dia pun takut, maknanya berkaitan dengan harta dan sebagainya. Jadi beliau sangat tak mendekatilah. Dan beliau juga dikenali sebagai peguam bagi orang-orang miskin, bagi orang yang lalu membela orang-orang miskin lah. Dan beliau juga dikurniakan dengan sifat cekal dan juga ikhlas. Ini antara digambarkan dalam satu peristiwa yang berlaku dalam peperangan Tabuk. Bagaimana haiwan yang Abu Zar Al-Ghifari ini naik ni dalam keadaan yang lemah, tak kuat lah. Jadi dia ambil keputusan, dia tinggalkan haiwan ni, dia berjalan bersendirian sampai kepada rombongan ataupun kumpulan tentera-tentera Islam dalam keadaan berjalan kaki. Jadi apabila Rasulullah melihat Abu Zar dalam keadaan yang begitu, maka Rasulullah sebut, rahmatlah Allah pada Abu Zar, mana berjalan dalam keseorangan, maka mati dalam keseorangan dan dibangkitkan dalam keseorangan. Ini ayat yang diucapkan oleh Nabi SAW. Maknanya apa yang dibuat oleh Abu Zar Al-Ghifari ini nak menunjukkan bahawa beliau sangat ikhlas. Kalau orang yang datang ikhlas ni, dia patah balik dah. Tiba-tiba nak datang kuliah, tiba-tiba Allah, kereta rosak lah pula, kan, motor rosak, patah balik lah, kan. Mana tak ada kesungguhan. Tapi Abu Zar Al-Ghifari ini, walaupun dalam keadaan yang begitu, beliau berjalan kaki, maknanya tak menggunakan kenderaan untuk pergi berperang bersama dengan Rasulullah SAW, sehinggalah Rasulullah mengungkapkan satu perkataan, iaitu rahmat Allah pada Abu Zar, berjalan berseorangan, maka mati berseorangan dan dibangkitkan dalam keseorangan. Jadi ini adalah satu daripada kemuliaan yang diberikan kepada Abu Zar Al-Ghifari, ya. Dan Abu Zar Al-Ghifari ini juga pada saat kematiannya, maka Abu Zar ni dalam keadaan yang berseorangan, sehingga kan dengan sifat zuhudnya itu, sehingga isterinya Abu Zar radhiyallahu anhu ni menangis.
Jadi Abu Zar tanya dalam keadaan beliau dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang nazak tu, tanya, kenapa kamu menangis? Jadi isteri dia jawab, aku menangis bukan sebab kematian kamu, tetapi aku menangis sebab tak ada satu benda pun yang boleh nak tutup badan kamu ni untuk nak kafankan kamu kalau kamu mati. Mana dalam sampai peringkat, walaupun beliau adalah sahabat Nabi SAW, tapi dalam saat nak mati pun sampai peringkat zuhudnya, sampai satu pakaian pun tak ada bersama dengan orang kata apa, nak tutup kalau sekiranya Abu Zar ni meninggal dunia. Dan Abu Zar ni masa saat dia nak meninggal tu, maka dia katakan kepada isterinya, maka tinggalkanlah aku di atas padang pasir ini, kalau ada rombongan-rombongan yang lalu ni, maka mereka lah yang akan uruskan aku. Jadi dalam satu ketika mana dia dalam keadaan yang nazak ni, satu rombongan ni yang termasuk dalam itu adalah seorang sahabat Nabi juga, Abdullah bin Mas'ud. Maka dia dah lihat bahawa, dia kenal bahawa ini adalah Abu Zar Al-Ghifari. Jadi dia teringat balik pada zaman peperangan Tabuk tadi. Dia teringat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, rahmatilah Abu Zar, berjalan bersorangan dan mati pun dalam keadaan bersorangan. Maknanya benarlah kata-kata Nabi SAW. Dalam perang Tabuk tu Nabi dah sebut, dan beliau mati dalam keadaan yang bersorangan. Maknanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana dengan melalui kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sedikit daripada mungkin biografi Abu Zar Al-Ghifari yang kita kenal, yang banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan ataupun menyampaikan nasihat-nasihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Zar Al-Ghifari. Jadi kita tengok antara berapakah nasihat yang disampaikan kepada Abu Zar Al-Ghifari. Okey. Yang pertama nasihatnya berkaitan dengan satu hadis yang selalu kita dengar, iaitu berkaitan dengan irtanim khamsan qabla khamsin. Maknanya rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara, kan? Cik Osman ingat ke? Ingat insya-Allah okey, alhamdulillah. Saya nak tengok respon je lah. Nanti kalau ada yang jauh-jauh dia, saya panggil lah, sebut nama lah, kan? Okey, betul lah. Okey, boleh Ightanim khamsan qabla khamsin, sebut rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama apa? Ni yang malah duduk depan ni, kan? Ni yang malah duduk depan tu, yang ada menyorok belakang tiang, ada yang sampai pergi belakang tabir perempuan pun ada, kan? Tu jadi masalah tu, kan? InsyaAllah. Okey, yang pertama, rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Tak ikut susunan tak apa. Okey, pertama, Allahu Akbar. Okey, yang pertama, muda sebelum tua. Yang kedua, sihat sebelum sakit. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Yang keempat, lampang sebelum sempit. Dan yang terakhir, hidup sebelum belum mati. Yang tu lah nak sebut Ustaz, kan? Cuma tak terkeluar dia punya tu, sebab banyak sangat hadis dalam kepala, tak sempat nak fikir mana satu hadis dia, kan? InsyaAllah tu dia punya, itulah berkaitan dengan rebut 5 perkara sebelum 5 perkara, kan? Jadi yang pertama, muda sebelum tua, kan? Muda sebelum tua, kan? Ada yang sekarang ni, yang di kalangan kita, ada yang muda, ada yang tua, kan? Tapi kalau yang dah berumur, tak dapatlah nak dapat waktu yang muda-muda dahulu, kan? Boleh tengok gambar lama je lah, tengok gambar Allah handsome-nya abang dulu, kan? Sekarang bukan abang macam sekarang ni, kan? Sekarang double SL, dulu S dia pakai, kan? Baju pun ada lagi, ni lah baju yang dulu, kan? Itu setakat itu je lah, kan? Zaman-zaman muda-muda dulu, kan? Jadi bila dah berlalunya zaman muda, maka hilanglah. Tapi kalau masih ada di zaman muda, maka gunalah zaman muda kita ni untuk beramal, kan? Untuk beramal.
Orang pergi umrah kan, orang yang muda dia bolehlah buat umrah 20 kali pun tak ada masalah kan. Tapi kalau dah umur 70 tak bolehlah buat sampai 20 kali kan. Maknanya berbeza. Bila umur kita muda, maka kekuatan kita tu berbeza dengan umur kita masa tua. Jadi itulah rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, muda sebelum tua kan. Tapi kita enjoy dulu muda kan. Nanti sampai 40 baru nak mula balik kan. Sampai ke tidak kan. Jadi soalannya sampai ke tidak umur 40. Cuba angkat tangan. Dalam ni ada yang dah umur 40, cuba angkat tangan. Semuanya 23. Masya Allah, akbar, alhamdulillah kan. Semua sweet 17 kan. Mana umur muda-muda lagi kan. Alhamdulillah kan. Ada yang umur pun mengaku lagi kan. Umur 70 mengaku 27 kan. Tu jadi masalah kan. Jadi rambut yang dah putih dihitamkan kan, supaya nampaknya muda kan. Jadi itu kita kata zaman muda bila dah berlalu maka dia akan berlalu, tapi gunakan zaman muda kita ni untuk kita beramal. Okey. Yang kedua, sihat sebelum sakit. Okey, masa kita sihat maka gunalah kesempatan untuk beramal tadi kan, sebelum sakit. Sakit ni macam-macam lah sakit kan. Ada sakit yang teruk, ada sakit yang biasa-biasa saja kan. Jadi takkan kita nak tunggu waktu kita sakit baru kita nak beramal. Baik, itu ada dalam satu riwayat disebutkan, kalau sekiranya masa muda dia beribadah, tetapi bila dia dalam keadaan yang sihat dia beribadah, tapi bila dia dalam keadaan yang sakit dia tak boleh beribadah, maka pahalanya dapat seperti mana dia dalam keadaan yang sihat. Kalau dia boleh berjemaah masa dia sihat, bila dia sakit dia tak boleh berjemaah, tetapi pahalanya masih berterusan untuk dia dapat walaupun dalam keadaan dia sakit. Itu kelebihan dia. Bila kita sakit, maknanya waktu kita sihat kita buat, waktu kita sakit tu dia dapat. Kita dah tak boleh buat seperti mana kita sihat, tapi kelebihan ataupun pahala tu dapat seperti mana kita buat secara masa kita sihat. Jadi ambil kelebihan tersebut waktu kita sihat kan. Jadi itu kelebihan dia, insya-Allah. Dan yang seterusnya, waktu kaya sebelum miskin kan. Waktu kaya sebelum miskin. Waktu kita ada duit, maka kita memperbanyakkanlah amal kita melalui harta yang kita ada kan. Kalau orang bisnes pun kadang-kadang ada time yang waktu dia naik, ada time yang waktu dia jatuh. Maknanya kena berambil kesempatan waktu kita kaya. Dan yang keempat, waktu lapang. Ada time yang waktu kita sibuk, waktu yang tak sempat, macam-macam benda ada yang kita nak buat kan. Kalau waktu yang lapang, alhamdulillah. Waktu ini kalau contoh kita ada zuhur, kita ada lapang, maka inilah waktu yang terbaik untuk kita ruangkan masa kita untuk kita mendapat ilmu dan juga kita muhasabah diri kita. Kerana waktu lapang ni adalah waktu dua perkara yang menjadi kelalaian kepada manusia yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu waktu sihat dan waktu lapang. As-sihhati wal faragh, waktu sihat dan waktu lapang kan. Okey. Dan yang seterusnya, hidup sebelum mati. Jadi kita insya-Allah kita akan sambung selepas adzan insya-Allah. Lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi hidup sebelum mati, gunakan hidup kita sebelum kita mati. Ada orang yang diberikan umurnya 1 hari. Ada orang yang diberi umurnya 40 tahun. Ada orang yang diberi umurnya 70 tahun, ada 100 tahun dan sebagainya. Maka gunakan hidup kita sebelum
sebelum mati. Saya ambil contoh yang selalu kita sebut berkaitan dengan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini umurnya tak panjang, dalam 45 tahun saja. Imam An-Nawawi. Mana beliau lahir pada 631 Hijrah dan meninggal pada 676 Hijrah. Tetapi dalam kehidupan Imam An-Nawawi ini, beliau telah menghasilkan sebanyak 40 kitab ilmiah. Dalam tempoh 45 tahun, beliau boleh hasilkan kitab sebanyak 40 kitab. Dan di antara kitab yang masih kita gunakan sampai hari ini adalah kitab Riyadhus Salihin. Kitab hadis 40. Itu semua adalah karangan daripada Imam An-Nawawi. Maknanya hidupnya pendek, 45 tahun, tetapi boleh menghasilkan kitab yang diguna pakai sampai hari ini. Hari ini hijrahnya adalah 1441 Hijrah kan. Jadi beliau lahir 631 Hijrah, meninggal 676 Hijrah. Jadi berapa tahun dah. Maknanya keberkatan ilmu yang ada kepada yang diberikan kepada Imam An-Nawawi ini, maksudnya karangannya masih diguna pakai sampai hari ini. Jadi maknanya dia menggunakan hidup dia tu untuk mengarang kitab-kitab tu sampai pada hari ini kita masih menggunakannya, maka pahalanya dapat sampai pada hari ini. Walaupun beliau dah meninggal, tetapi pahalanya masih berterusan sampai hari ini. Itu kata-kata menggunakan hidup. Menggunakan hidup ni dengan sepenuhnya, walaupun umurnya tak panjang, tetapi tempohnya digunakan dengan semaksimal mungkin untuk memberi manfaat sampai kepada kita hari ini. Itu di antara contoh bagaimana kita melaksanakan ataupun kita cuba melaksanakan dalam setiap detik kehidupan kita itu satu benda yang boleh menjadi jariah dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Tak kira lah kalau kita ada ilmu apa-apa sebagainya. Sebab itu di antara contoh-contoh yang terbaik itu dia adalah kita mengajarkan anak-anak kita Al-Quran. Anak kita belajar Al-Quran daripada kita, anak kita amalkan sampai kepada cucu kita, sampai kepada cicit kita, maka itulah jariah daripada kehidupan kita. Mana kita ajar anak tu boleh baca Al-Quran dan dia ajar pula kepada generasi-generasi seterusnya, maka itulah jariah kita. Walaupun benda tu kita nak karang buku tak ada lah kan, nak hasilkan buku tu wallahu a'lam lah macam mana kan. Tetapi sekurang-kurangnya begitu. Maknanya ada amal kita itu yang boleh menjadi satu amal yang berterusan walaupun kita dah meninggal, tetapi amal tu masih berterusan dan diteruskan oleh generasi-generasi yang seterusnya. Okey, nasihat yang kedua kepada Abu Zar Al-Ghifari adalah berkaitan dengan jangan bertangguh. Mana Nabi SAW nasihatkan kepada Abu Zar Al-Ghifari, wahai Abu Zar, berjaga-jagalah dengan sikap bertangguh kerana engkau hidup pada hari ini bukan hari esok. Jadi Abu Zar diingatkan oleh Nabi SAW, wahai Abu Zar, berjaga-jagalah dengan sikap bertangguh kerana engkau hidup pada hari ini bukan hari esok. Kita hidup hari ini, kita boleh ke kita rasa kita boleh hidup esok? Belum tentu dah. Ramai daripada sahabat-sahabat kita jaga esok dah tak jaga dah. So maknanya esok belum pasti, tapi selesaikan apa yang kita buat pada hari ini. Kita selesaikan apa yang kita buat hari ini. Kita contohlah kita ada hutang, selesaikan. Kalau boleh kita selesaikan, kita selesaikan. Jangan kita lari daripada orang. Kita kata tak apalah, aku hidup lagi ni, muda lagi kan. Ya betul, tapi kita boleh tahu dah esok kita boleh hidup tak. Hutang kalau tak selesai masalah. Dan sebab itu kalau hutang ini Allah SWT sebut sendiri pun, apabila kamu berhutang maka tulis, faktubuh, kena tulis, catat. Kerana kadang-kadang kita berhutang, kita waris kita tak tahu pun. Ini yang jadi masalahnya, waris kita tak tahu. Jadi catatkan apabila berhutang, maka catatkan supaya waris kita tahu. Walaupun kita meninggal, maka kita tahu bahawa waris kita tahu tentang kedudukan itu dan waris kita boleh selesaikan. Kerana hutang sangat dititik beratkan oleh Nabi SAW, sehingga kan pada zaman Rasulullah SAW sendiri pun, bila Rasulullah nak solat jenazah, tanya dulu berkaitan dengan
dengan hutang, berkaitan dengan hutang. Maknanya sangat berat, maknanya berkaitan dengan hutang. Jadi jangan bertangguh, sebab kita tak tahu kehidupan kita ini, wallah kita sihat, kan? Kita balik kerja, kita aksiden ke, kita balik kerja, wallahu alam, pelbagai benda yang boleh berlaku dalam kehidupan kita dengan sekelip mata. Jadi kena buat ataupun kena selesaikan tugasan kita, ataupun benda yang boleh kita selesaikan segera, maka selesaikan, jangan tunggu kepada hari esok. Jika ada hari esok untuk engkau, maka berbuat engkau pada hari esok seperti mana hari ini. Mana kalau kita diberi peluang oleh Allah SWT, kita jaga, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, hari ini aku dah bangun lagi hari ini, maka kita buatlah kebaikan. Apa yang kita buat dengan hari semalam tu, buatlah kebaikan seperti mana hari semalam yang kita buat. Dan jika tidak ada hari esok bagimu, pasti akan menyesal dengan sepenuh sesal dan peluang yang engkau terlepas pada hari ini. Maknanya kalau kita tak diberi peluang lagi, kita bangun, kita dah tak dibangunkan oleh Allah SWT, maka sudah pasti kita akan menyesal dengan peluang yang diberikan pada hari ini. Hari ini kita diberi peluang, kita diberi ada suatu mungkin tugasan sebagainya, maka kita tak selesaikan benda tu, maka bila kita tidak dibangunkan oleh Allah, maka kita akan sesal seperti mana yang disebut dalam surah As-Sajadah, kan? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinin. Maknanya kami dah tengok dah. Rabbana absarna, kami dah tengok ya Allah. Wa sami'na, dan kami dah dengar dah. Farji'na na'mal, maka ya Allah bagilah kami balik untuk kami buat amal soleh. Maka sudah pastilah bila kita dah menyesal begitu, maka kita dah tidak ada peluang tidak diberi peluang oleh Allah SWT untuk kita balik beribadat kepada Allah SWT. Maka gunalah kesempatan kita hari ini. Kita ada peluang hari ini untuk kita bersolat, kita solat secara berjemaah. Kita ada peluang hari ini untuk baca Quran, baca Al-Quran. Kita ada peluang hari ini untuk zikir kepada Allah SWT hari ini. Kerana kita tak tahu esok belum tentu lagi bagi kita untuk kita bangun seperti mana pada hari ini. Maka inilah pesanan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk Abu Zar dan juga untuk kita semua, untuk kita ingat jangan kita bertangguh, kerana kita akan menyesal kalau tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada esok harinya. Dan yang ketiganya, Nabi SAW berpesan kepada Abu Zar adalah jangan membuang masa. Ketahuilah bahawa engkau berada di dalam dua bahaya, iaitu ketawa terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan dan malas walaupun tidak letih. Ini pesanan Nabi SAW. Maksudnya bila kita ada masa diberikan oleh Allah SWT, kita ketawa dalam suatu benda yang tidak ada benda faedah pun, kita ketawa. Dan yang keduanya, kita malas dalam keadaan kita tak letih. Kalau kita bekerja, kita sungguh-sungguh kita bekerja, mungkin kita ada rasa malas, mungkin sedikit, tak ada masalah. Ini Nabi SAW sebut malas walaupun tidak letih. Kita tak letih pun, tapi kita malas. Maknanya kita tak menggunakan masa kita dengan sebaiknya. Maka ini pesanan daripada Nabi kita Muhammad SAW berkaitan dengan jangan kita buang masa. Kan hari ini banyak benda yang kadang-kadang kita sepatutnya kita buat tapi kita tak buat. Jadi kita membuang masa. Dan yang keempat, berkaitan dengan kejahilan diri. Nabi SAW sebut, wahai Abu Zar, apabila ditanyakan tentang sesuatu yang engkau tidak ketahui, katakanlah aku tidak tahu. Ini daripada pesanan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Abu Zar, kalau ditanyakan tentang sesuatu yang kamu tak tahu, maka katakanlah aku tidak tahu. Kalau ditanya kepada kita sesuatu yang kita tak tahu, cakap tak tahu. Tapi payah kita cakap tak tahu, kan? Biar orang kata biar tak betul pun tak apa. Janji jawab. Tapi Nabi SAW ingatkan kepada Abu Zar,
kalau ditanya tentang sesuatu yang kamu tak tahu, maka jawablah tak tahu. Maka engkau akan terselamat daripada akibatnya. Dan janganlah engkau menghukum sesuatu yang engkau tidak tahu. Ini pesanan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak tahu, jawab tak tahu. Tak apa, saya tak tahu dalam bab ni, nanti bila saya dah rujuk balik, saya cari, baru saya akan bagi jawapan. So tak ada masalah, kan? Orang pun boleh terima, kan? Maknanya kita bukannya tahu semua, bukan kita profesor serba tahu, kan? Semua benda kita tahu. Tanya, ini bintang ni macam mana? Bintang ni sebenarnya kita bagi juga, padahal tak tahu apa benda pun, kan? Bintang ni sebab apa dipanggil bintang buruj? Ya, mungkin adalah, kita pun bagilah macam-macam benda, padahal tak tahu apa benda pun, kan? Orang tanya kenapa ni padi ni, kenapa ada masalah apa ni? Kita pun jawab, padi ni ada sekian-sekian, ni jenis ni sekian-sekian dan sebagainya, padahal tak betul pun. Sebab kita tak belajar pun. Orang yang petani yang tahu, bukan kita semuanya kita tahu. Tanya tentang ni elektrik, tanya tentang kejuruteraan, tanya tentang berkaitan dengan perubatan. So banyak benda yang kadang-kadang kita tak tahu. Jadi jawab tak tahu, itu lebih baik. Kerana kalau kita jawab yang sebagainya, bila tak betul, maka orang akan datang, itu akibat dia kepada kita, selepas daripada apa yang kita cakapkan. Dan yang seterusnya adalah jangan memperkecilkan dosa kecil. Jangan memperkecilkan dosa kecil. Abu Zar diingatkan, sesungguhnya apabila Allah menghendaki sesuatu kebaikan kepada hamba-Nya, Dia akan menampakkan dosa-dosa mereka di depan mata mereka. Ini diingatkan oleh Nabi SAW. Bila Allah SWT nakkan kebaikan kepada seseorang itu, maka Allah SWT akan nampakkan dosa yang dia buat kepada orang itu, supaya dia terus bertaubat dan insaf atas perbuatan yang dia buat. Dan apabila dia menghendaki keburukan terhadap orang itu, maka dia akan membuatkan mereka leka dengan dosa-dosa mereka. Maknanya dosa yang terutamanya dosa-dosa kecil. Dan diibaratkan seorang mukmin itu, diibaratkan bila orang yang beriman, diibaratkan dosa-dosa itu seperti mana batu bata yang akan menghempap kepala mereka. Tapi bagi orang yang tidak beriman, mereka melihat dosa-dosa itu seperti seekor lalat yang berada di hidung mereka. Maknanya orang yang beriman kepada Allah SWT lihat dosa ni seperti mana kalau ada batu-batu yang boleh hentak kepala kita. Tapi bagi orang yang tak beriman kepada Allah SWT, lihat seperti mana lalat duduk kat hidung, tepih je lah, kan? Datang balik, tepih, datang balik. Mana seolah-olah benda tu diperkecilkan sahaja dosa-dosa, terutamanya dosa-dosa yang kecil. Dan nasihat yang terakhir adalah ingat Allah ketika mana senang. Nabi SAW sebut, mahukah aku ajarkan sesuatu yang menguntungkan engkau dengan bantuan Allah? Maka aku menjawab, ya Rasulullah. Dan baginda bersabda, kenalilah Allah ketika engkau lapang dan senang, dan Allah akan mengingatkan engkau di waktu engkau susah. Mana ini peringatan kepada diri kita bahawa ingat Allah ketika mana senang. Kita banyak ingat Allah ketika mana susah baru cari Allah. Ketika mana susah baru cari sejadah. Ketika mana susah baru cari Al-Quran. Ketika mana susah baru kita mencari sesuatu yang nak bantu kita. Sedangkan yang menguntungkan yang disebutkan oleh Nabi SAW, kenalilah Allah ataupun ingat Allah ketika mana senang dan juga lapang. Kerana Allah akan ingat kita di waktu kita susah. Mana Allah, bila kita susah, Allah akan ingatkan kita. Allah akan bantu kita di waktu kita susah, insya-Allah. Jadi itulah sikit sebanyak peringatan untuk diri saya dan juga untuk sahabat-sahabat sekalian, untuk sama-sama kita
melihat di manakah sudut-sudut yang mungkin kita diberi ruang oleh Allah SWT di atas muka bumi ini, kita ada nyawa lagi pada hari ini, maka gunalah kesempatan itu, jangan kita tangguhkan kesempatan itu, gunakan. Walaupun kita rasa umur kita masih muda, maka itu tidak menjamin yang kita akan hidup pada keesokan harinya, insya-Allah. Jadi gunakan kesempatan yang ada, beramallah sungguh-sungguh, kerana jangan kita ulang balik seperti mana yang disebutkan oleh Allah SWT, Rabbana absarna farji'na, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinin. Mana seperti mana disebut dalam surah As-Sajdah itu tadi. Yang mana jangan kita dah menyesal dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita dengar daripada pesanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita nak beramal kembali, maka sudah terlambat di sisi kita dan juga tidak diberi ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu semuanya datang daripada saya, sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.